الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita dapat sama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semua kita akan diberikan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, yaqra'unahu kama unzil. Dan hendaklah dibacakan Al-Quran itu sebagaimana ianya diturunkan oleh Allah. Dan tuan, maknanya kita baca Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki pada syarak, mengikut dia punya adab-adab dia yang telah kita terang dah pada minggu yang sudah. Kemudian dia kata, min fatihatihi ila khatimatihi. Kita baca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan, mula daripada Fatihahnya kemudian sehinggalah kepada akhir Al-Quran. Dan tuan, kita baca sebagaimana unzil, sebagaimana dia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, belajarlah Al-Quran supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan elok, dengan baik. Tuan-tuan, lebih baik lagi Al-Quran ni kita baca dia pada sembahyang malam. Sembahyang malam kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di dalam qiyam kita. Ini disebut oleh sebahagian daripada ulama bahawa bila mana satu orang dia sembahyang dan dia memanjangkan qiyam dia, dan dia panjangkan qiyam itu dengan dia membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan, maknanya dia baca tu bagi panjang sikit. Tuan, maka perbuatan itu adalah lebih afdal dan pahalanya juga akan bertambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, tak sama orang yang baca Al-Quran sambil-sambil dia duduk santai dengan orang-orang yang baca Al-Quran dengan qiyam. Tuan, pahala dia tak sama. Orang yang baca Al-Quran sambil qiyam ni, tuan, maknanya dia sembahyang, lepas-lepas daripada Fatihah waladdallin, dia pun mula masuk bacaan surah. Tuan, dia baca surah tu dengan qadar yang agak panjang sikit. Tuan, maknanya dia baca Al-Quran di dalam qiyam dia. Tuan, Sayyidina Ali kata pahala dia, kedudukan dia dah tak sama sebagaimana orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang santai, dalam keadaan yang biasa. Tuan, jadi kita ada duit sikit, tuan, ada duit sikit, kita pi dekat pustaka Hasani ke, ataupun kita pi dekat pustaka Darussalam ke, tuan, kita belilah Al-Quran yang besar tu, yang ada dia punya stand tu. Tuan, beli yang tu habuan untuk kita bangun tengah malam dan baca dekat mushaf tu. Tuan, sebahagian daripada ulama dia kata lagu mana? Ulama kata, sesungguhnya orang yang mendirikan solat sunat itu adalah dibenarkan kepada dia untuk melihat kepada mushaf. Jadi tak ada masalah kalau dia nak baca ketika mana dia qiyam, pada waktu dia bangun pada tengah malam. Tuan, maka pahala dia sangat besar dan itu merupakan perbuatan yang sangat-sangat afdal, disebutkan oleh ulama. Kemudian kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, awala yadruna maknahu, akan tetapi jangan pula kamu baca Al-Quran sampai kamu tidak mengetahui maknanya. Tuan, baca Al-Quran dah lama dah, tapi dia tak tahu apa makna daripada isi kandungan Al-Quranul Karim itu. Kemudian dia kata lagi, wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzil, dan dia tak tahu kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, orang yang macam ni rugi. Saya sebut kat mana-mana, tuan. Orang yang tak baca Al-Quran rugi. Kemudian orang yang tak mengkaji Al-Quranul Karim juga rugi. Katanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala, dia kata, siapa-siapa yang nakkan kepada ilmu dunia, maka tempatnya adalah Al-Quranul Karim. Siapa-siapa pula yang nakkan ilmu akhirah, maka tempatnya adalah di dalam Al-Quranul Karim. Tuan, maknanya Al-Quran ni dia ada kesemua sekali yang dihajatkan oleh manusia. Cuma pasal apa yang kita tak jumpa hikmah? Pasal apa kita tak jumpa ni segala ilmu di dalam Al-Quranul Karim? Kerana kita hanya setakat baca, tidak mentadabbur. Dan tuan, tadabbur ni makna apa?
kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan nak kaji tu pula adalah melalui daripada kalam-kalam ulama. Dan tuan kita nak kaji tu pula adalah daripada penafsiran para fuqaha terhadap sesuatu ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan di situ nantilah baru kita akan jumpa munafaatnya setiap daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ni. Maka kata Imam Al-Haddad lagi, walau alimu la'amilu. Kalaulah mereka mengetahuilah ilmu yang ada di dalam Al-Quran ni la'amilu, maka sudah pasti mereka akan beramal dengan isi kandungan dia. Tuan, ni dak Al-Quran ni dia cuma kita ambil dah waktu bila? Quran ni kita ambil dia pada surah Waqiah tu kita ambil. Yang kita baca selepas daripada waktu asar. Dan tuan yang tu kita baca pasal apa? Kerana hak tu boleh rezeki kat kita. Dan tuan kerana bacaan suratul Waqiah orang ni akan terjaga daripada kefakiran. Dan tuan Quran ni diambil 4 hak yang tu. Kemudian Quran ni diambil ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kata ulama, siapa-siapa yang membaca akan ayat ni maka nescaya pada hari tersebut dia tidak akan mati. Tuan-tuan, Quran ni nampaknya tak lebih daripada itu sahaja fungsi dia. Quran ni tak lebih hanya sekadar majlis khatam Al-Quran saja. Tuan-tuan, Al-Quran ni terkandung dekat dalam dia segala yang diperlukan oleh manusia. Cuma kita nak bongkar ilmu Al-Quran, dia perlu kepada tadabbur, iaitu mendalami setiap daripada makna-makna dia. Kerana tu kata Imamul Haddad, lau alimu la amilu. Kalau mereka tahulah apa yang berada di dalam Al-Quran, maka pasti mereka akan beramal di dalamnya. Dan tuan, Masya Allah, saya bagi contoh. Contoh ayat yang biasa kita duk baca. Ayat ni memang menjadi favorite kita. Pasal apa favorite? Dia jenis yang mendatangkan kelebihan, yang mendatangkan manfaat kat kita. Tuan-tuan, Masya Allah, kita kamai benda tu. Dan tuan tak nafi, tidak nafi. Tuan-tuan, bahkan pada saya ada satu kitab, tuan-tuan, yang mana pengarang pada kitab tu dia kata Al-Quran itu terdapat padanya fadail, terdapat padanya segala kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat yang ada pada setiap surah Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, contoh orang yang nak berubat misalnya. Tuan-tuan, orang nak berubat ni, cukup dia hanya membaca suratul Fatihah. Sebagaimana warid ada satu cerita, bila mana ada seorang sahabat, dia mengubati akan satu orang kepala suku, kepala kaum. Tuan-tuan, orang ni orang kafir. Tuan-tuan, maka sahabat ni tengok dia ni kena patuk diulak. Dia kena patuk ulak. Bila dia kena patuk ulak ni, maka dia pun baca Fatihah lebih kurang. Kemudian dia sapu kaki orang tu, maka dengan izin Allah sembuh dengan serta-merta. Masya Allah. Jadi tak nafi. Memang setiap daripada ayat-ayat Al-Quran itu ada fadail. Ianya ada fadilat-fadilat tertentu. Tuan-tuan, tapi yang lebih besar daripada tu adalah beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, dalam ayat 1000 dinar, ni kita nak sebut. Tuan-tuan, ni rahsia kekayaan ni. Tuan-tuan, yang ni siapa yang beramal ni, terutamanya bagi orang bisnes, kalaulah dia faham ayat ni,
insya-Allah tuan-tuan. Dia akan jadi satu orang yang kaya, bukan kaya zahir je, dia akan kaya batin, dia pun akan kaya. Tuan-tuan, ni saya nak bagi kaya. Masya-Allah. Tuan-tuan, bukan nak bagi kaya apa, hak ni janji Allah Taala ni. Saya berani sebut kerana Allah Taala janji. Dan ni cara kita nak beramal dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Allah Taala kata, "Wa may yattaqillah." Itu mula-mula sekali. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan tengok dalam ayat ni ada dua manfaat yang akan didapatkan oleh manusia. Tuan-tuan, apa dia dua manfaat ni? Yang pertama sekali, keluar daripada masalah. Itu yang pertama. Tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala sebut masalah? Kerana memang kehidupan ini satu masalah. Tuan-tuan, kehidupan kita ni hari-hari akan ada masalah. Kerana tu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir dia, Fathul Ghaib, tuan-tuan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, manusia ni sekurang-kurangnya dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua benda. Yang pertama dengan kesempitan hidup, yang pertama. Yang kedua, mereka akan diuji dengan kesakitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni kita ramai-ramai ni kan. Ramai-ramai ni tak tahulah. Tuan-tuan, tapi saya duk rasa, tuan-tuan, ada tak hak yang sakit? Ada. Ada hak yang kena kenciman ni? Ada. Ada yang darah tinggi? Ada. Kena pula orang tu omok dah, apa ni dah warga meh sikit. Tuan-tuan, biasalah. Penyakit tu biasa. Orang yang mula omok 40, dia mula keluar dah. Dia keluar hak tu sakit kepala lah, apa semua sekali. Tuan-tuan, cek tu dia, tekanan darah dia sangat-sangat tinggi. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi ulama kata, korang-korang pun dia akan kena dua benda ni. Yang pertama kesempitan hidup, yang keduanya pasti dia akan diuji dengan kesakitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu Allah Taala kata, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala daripada segala masalah. Tuan-tuan, disebut masalah kerana kita memang berhadapan dengan masalah. Macam-macam masalah. Kerana dunia adalah tempat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Kemudian pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut benda rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kamu akan diberikan rezeki daripada sumber yang kamu sendiri pun tak sangka, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni Allah Ta'ala sebut rezeki. Pasal apa? Kerana rezeki adalah benda yang paling dirisaukan oleh manusia. Tuan-tuan, kita ni risau kalau tak boleh makan. Tuan-tuan, kita risau kalau kita tak ada rumah. Tuan-tuan, kita risau kalau anak kita esok ni nak jadi apa agama-nya. Tuan-tuan, kerana tu kita buat persediaan. Anak kita ni kita hantar pergi sekolah tu, pergi sekolah ni. Kita didik dia jadi orang yang menghafal Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan, soal rezeki adalah soal yang sangat dibimbangkan oleh manusia. Apa jalan penyelesaian dia? Tuan-tuan, dia keluar daripada masalah dan juga dia diberikan rezeki oleh Allah. Apa dia punya jalan penyelesaian dia? Tuan-tuan, penyelesaian dia adalah wa may yattaqillah. Bila mana dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia peniaga, ada masalah, Allah Taala akan selesaikan masalah dia. Tuan, perniagaan tak berapa maju, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada dia. Pasal apa? Kerana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, itu cara. Macam mana Al-Quran dia memberikan jalan penyelesaian kepada kita.
Tuan-tuan, macam mana Al-Quran dia menasihati kepada manusia. Tuan-tuan, tapi hari ini kerana orang tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim, kemudian Al-Quran ditafsirkan mengikut kepala sendiri. Tuan-tuan, Quran tak boleh ditafsir mengikut kepentingan diri, tak boleh. Tuan-tuan, sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, kata Nabi, siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat dia sendiri. Tuan-tuan, dia saja dia apa ni, dia ambil petik ayat Quran mana-mana untuk kepentingan diri dia. Tuan-tuan, yang berlaku banyak aliran di dalam Islam ni. Tuan-tuan, pasal apa banyak aliran-aliran ni? Tuan-tuan, kerana mereka mempergunakan agama untuk kepentingan kelompok masing-masing. Tuan-tuan, mereka menafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Tuan-tuan, tengok macam mana Syiah. Dia kata apa? Dia kata kenabian ni patutnya turun kepada Ali, tetapi Allah tersilap. Dia turunkan kenabian ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kemudian direka macam-macam hadis palsu yang direka. Tuan-tuan, pasal apa? Kepentingan diri. Jadi tak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat dia sendiri, walaupun pendapat itu betul, kana akhta, dia tetap salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran ni dia nak ditafsirkan oleh siapa? Oleh al-mufassirun, iaitu ulama-ulama yang berkelayakan untuk menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, fa innal ilma ma nafa', maka sesungguhnya ilmu itu adalah apa-apa yang memberikan manfaat kepada seseorang. Dan ilmu ni dia menyuluh manusia dan juga dia memandu manusia. Kerana tu, tuan-tuan, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala kata, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, kata Allah. Hei Muhammad, kamu katakan kepada umat kamu, Allah tanya dengan depa ni, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tuan-tuan, ilmu selalu memberikan manfaat kepada orang yang mempunyai ilmu ni. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, orang yang ada harta maka dia kena jaga harta tu. Tetapi orang yang ada ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga diri dia. Tuan-tuan, orang yang berilmu, dia akan senantiasa bergerak mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada sebahagian daripada orang yang dia nak dekatkan diri dia pada Allah, tapi oleh kerana kejahilan, kerana tidak ada ilmu, akhirnya seluruh daripada masa dia dan kehidupan dia, dia melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu disebut dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Manhajus Sawi, yang mana ada satu orang dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi sayang, dia nak dekatkan diri pada Allah, ilmu tak ada. Tuan-tuan, jangan kita pandang rendah kepada ilmu ni. Ilmu penting. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kedudukan orang-orang yang berilmu. Tuan-tuan, kita jangan sebut Allah Ustaz, ada orang dia ada ilmu pun dia tak amal nak buat apa, Tuan-tuan, ya, ada orang yang ada ilmu dia tidak beramal dengan ilmu dia. Tapi sekurang-kurangnya dengan ilmu yang dia ada ni, maka dia faham mana yang diperintahkan oleh Allah
dan mana satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu tak sama kedudukan orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu, berbeza sama sekali. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ditimbang antara darah para syuhada dengan dakwat para alim ulama, bila mana ditimbang pada timbangan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata yang lebih berat lagi adalah dakwat para ulama berbanding dengan darah para syuhada. Dan sampai saya pun dakwat para ulama lagi berat lagi daripada darah para syuhada ni. Tuan-tuan, kerana bermula daripada ilmu lah orang tahu jihad. Tuan-tuan, daripada ilmu lah orang tahu apa ni masjid. Tuan-tuan, daripada ilmu lah orang tahu apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah dan apa yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, bila mana kita mengkaji Al-Quran, kita dapatkan ilmu. Fa innal ilma ma nafa'. Ilmu itu sangat-sangat memberikan munafaat kepada manusia, terutama bagi orang yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi cerita yang kita sebut tadi dalam kitab Manhajus Sawi, dia nak dekatkan diri dia dengan Allah Taala, tapi setiap hari dia duk buat projek. Dia bersetubuh dengan keldai. Tiap-tiap hari dia setubuh dengan keldai. Dan tuan, pasal apa dia bersetubuh dengan keldai? Kerana dia kata Allah mengharamkan kita orang Islam daripada berzina dengan sesama manusia. Dan tuan, yang dia pandang apa dia? Berzina sesama manusia tu. Jadi dia kata, baik aku bersetubuh dengan keldai. Keldai bukan manusia, keldai itu binatang. Nampak tak? Tuan-tuan, perbuatan yang macam ni persis sama sebagaimana kaum Bani Israel ketika mana mereka nak ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Bani Israel ni Allah Taala larang mereka daripada menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan mereka tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu pada orang Bani Israel seumpama hari Jumaat. Kita hari Jumaat disuruh supaya membesarkan hari Jumaat tu. Dan Bani Israel hari Sabtu. Maka Allah Ta'ala larang mereka daripada menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan mereka buat macam mana? Mereka tahan ikan hari Sabtu, nanti ambil hari Ahad. Nampak tak? Tuan-tuan, ada jahilah dia untuk dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu ilmu ni penting. Dia menyuluh manusia kepada kebenaran, dan ilmu lah yang akan memandu manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, wa man alima wa ma amila. Siapa-siapa yang ada ilmu pula, dia kata. Siapa-siapa yang ada ilmu, maknanya setelah dia baca Quran, dia tadabbur Al-Quran, dia mendapatkan ilmu tersebut. Wa ma amila, tetapi dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Tuan, kita naik kuliah tiap-tiap hari, kita dengar kuliah hari-hari, ilmu banyak lah ni. Ilmu banyak lah. Yang mengajak ni bukan saya seorang. Yang mengajak ni macam-macam ustaz ada ni. Tak cukup yang tempatan, kita panggil pula import daripada luar mai sini. Tuan-tuan, Masya Allah. Kalau nak kira berilmu ni zaman kita lah mudah dapat ilmu. Tuan-tuan, ni diceritakan oleh guru-guru kami di Hadramaut di Yaman. Zaman Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tuan-tuan, ni zaman lama ni.
Lama zaman ni. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah Syatiri, dia meninggal pada tahun 1942 Masihi. Lebih kurang nak sama tarikh wafat dia dengan Tok Kenali rahimahullah ta'ala. Tuan, zaman tu, guru kami cerita, pada zaman Habib Abdullah Syatiri, bila mereka nak baca kitab tafsir Jalalain, tuan-tuan, mereka nak kaji kitab tafsir Jalalain, tuan-tuan, mereka terpaksa himpunkan duit seorang sikit. Okey, ni bagi duit sikit, minta derma sikit, apa semua sekali, himpun duit. Tuan-tuan, mereka himpun duit ni pasal apa? Kerana dua benda yang mereka kena beli kalau mereka nak beli kitab tafsir Jalalain ni. Dua benda. Pertama, mereka kena beli onta. Itu yang pertama. Pasal apa kena beli onta ni? Kerana di Hadramaut masa tu, mereka tak ada kemajuan, tak masuk kemajuan di dalam Hadramaut. Tuan-tuan, jadi nak pergi ke Saudi, nak beli kitab ni ke Saudi. Tuan-tuan, masa tu Saudi lah yang banyak kedai kitab, yang banyak kemajuannya belah-belah tu. Hadramaut tak ada lagi. Jangan kata dulu, lah pun tak ada. Masya Allah. Tuan-tuan, pergilah sekali ke Hadramaut, tuan-tuan tengok. Original kan. Sampaikan ulama Yaman, dia buat satu lawak lah. Ni lawak lah, melawak. Ni bukan ada sanad mana-mana ni. Yang ni melawak. Dia kata apa? Ulama Yaman kata, kalau Nabi Isa turun dekat Yaman ni, dia boleh kenal lagi hak ni Yaman. Bayang. Tak ada perubahan apa, dia tidak ada kemajuan apa dekat Hadramaut ni. Masya Allah. Tempat-tempat lain habis dah. Jangan kata tu saya balik Johor, tak? Saya balik Johor tak lepas jalan Johor Bahru, tak lepas. Padahal dulu saya jadi imam di Bandaraya Johor Bahru dulu. Kira Bandaraya Johor Bahru ni tempat kita lah. Pi market, pi mana, tuan-tuan. Tapi sejak akhir-akhir ni, bila balik dah tak tahu jalan ke mana dah. Tak tahu. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi mereka himpun duit ni kerana nak beli onta. Supaya apa? Onta ni ada orang tonggang, nanti dialah yang akan ikut jalan darat pi ke Saudi. Yang kedua, mereka himpun duit kerana nak beli kitab. Tuan-tuan, guru kami kata, kamu tengok macam mana susahnya orang pada zaman tu nak mendapatkan ilmu. Mereka terpaksa beli onta, dan ada orang yang pi ke Saudi, pi 2-3 minggu, balik pun 2-3 minggu kerana nak beli kitab tafsir Jalalain. Tuan-tuan, tapi guru kami kata apa? Kamu tengok orang pada zaman tu macam mana dia beramal, macam mana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan kita pada hari ini yang kita tak perlu keluarkan duit, yang kita boleh dapatkan ilmu tu di mana-mana sahaja. Bahkan kita boleh pilih buat jadual. Kita boleh buat jadual. Malam ni kat sini, malam esok kat sini. Mudahnya ilmu ni. Tapi kita jauh daripada beramal dengan ilmu tersebut. Maka orang yang tak beramal dengan ilmu ni, kata Imamul Haddad, falaisa bainahu wa bainal jahili farqun, dia kata, maka tidak ada bezanya antara orang berilmu dengan orang yang jahil. Tidak ada bezanya. Kalaulah yang berilmu itu tidak beramal dengan ilmu dia, tuan-tuan, kalau dia tak beramal dengan ilmu dia, apa akan jadi pada diri dia? Illa min haitsu inna hujjatallahi alaihi akadu. Maka orang ni tak ada apa-apa melainkan Allah Ta'ala akan berhujjah dekat atas dia. Maknanya apa, tuan-tuan? Dia ada ilmu, tetapi dia tak beramal dengan ilmu yang dia ada, tuan-tuan, maka nanti dia akan berhujjah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa? Dia akan bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu kata Al-Imam
Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ta'allamu ma syi'tum, kata Imam Ghazali. Kamu belajarlah berapa banyak pun yang kamu nak belajar, kata Imam Ghazali. Fawallahi, demi Allah, kata Imam Ghazali, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa manfaat ilmu illa ta'malu, melainkan bila mana kamu beramal dengan ilmu kamu, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan maknanya apa? Orang yang nak mendapatkan manfaat daripada ilmu, hendaklah dia beramal dengan ilmu yang dia dengar dan juga yang dia pelajari. Baik. Kemudian dia kata lagi, fa'ala hadza yakunu al-jahilu ahsanu halan minhu, walidhalika qila kullu ilmin la ya'udu 'alayka naf'uhu faljahlu a'wadu 'alayka minhu. Dia kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, kalaulah, dia kata, fa'ala hadha yakunul jahilu ahsana halan minhu, kalaulah kamu ada ilmu tapi kamu tak beramal. Ingat, kata Imam Al-Haddad, pada waktu tu orang jahil tu jauh lebih baik daripada kamu, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, pasal apa? Kerana dia mempunyai ilmu tapi dia langsung tidak menggunakan peluang tersebut untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, siapa yang mempunyai ilmu pengetahuan tetapi dia tidak beramal dengan ilmu pengetahuan dia, dan dia akan dilaknat sebanyak 1000 laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kerana itu beramallah dengan ilmu yang kita pelajari, terutamanya ilmu yang kita dapatkan daripada Al-Quranul Karim. Dan soal kita mampu ataupun tidak mampu, yang tu soal yang lain. Dan tapi kita kena cuba juga beramal dengan semua ilmu yang kita ada. Maka mudah-mudahan mujahadah tersebut ianya akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang hendak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dalam hal ni kita perlu kepada apa? Khaufu war raja. Kita perlu kepada rasa takut dengan Allah. Yang keduanya, kita berharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ada taksir, kadang-kadang kita ada ketidakmampuan kita, dan kita rajak dengan Allah, kita berharap dengan Allah. Mudah-mudahan ketaksiran itu akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada ibarat yang berikutnya, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.